Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang dah bersama kita dah online sekarang. Moga-moga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dipermudahkan urusan, dimurahkan rezeki dan yang paling penting moga-moga Allah taala terus kurniakan istiqamah kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu. Terima kasih kepada yang dah bersama saya sekarang. Tolong tekan butang share. Kita berkongsi pahala. Dan saya nak permintaan di ruangan komen, tolong tag masing-masing yang ada sekarang, tolong tag 5 orang friend masing-masing. Tolong sebab tajuk yang kita nak bincang pada kali ini insya-Allah sangat menarik dan sangat bermanfaat. Kita tag rakan-rakan kita, bermakna kita sedang ajak mereka bersama dalam majlis ilmu. Yang sedang menonton, terima kasih. Terima kasih yang dah tag, yang dah share. Moga-moga kita berkongsi pahala insya-Allah. Tolong tulis juga suara saya sekarang clear ke tak? Suara, gambar, nampak tak background? Background kat mana ni? Background kat mana ni? Nampak tak? Okey, yang sedang menonton, saya satu lagi, saya nak tahulah dengar tak suara saya. Tolong tulis di ruangan komen, sedang menonton ni dari mana? Sedang menonton dari mana? Oh, dari mana? Dari mana? Tulis di ruangan komen, saya baca ni. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Moga-moga diberkati di tempat masing-masing. Ada dari Johor, Alhamdulillah. Ada dari Kota Baru. Terengganu pun ada, Masya Allah. Cuba tulis sedang menonton dari mana. Kita bila kita tengok penonton dari sini, dia menambah seronok dan semangat kita insya-Allah untuk berkongsi. Dan saya nak ajak sahabat-sahabat untuk sama-sama memulakan majlis kita pada kali ini. Moga-moga diberkati oleh Allah. Kita baca surah Al-Fatihah. Baca tau, kita baca sama-sama di tempat masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih pada sahabat-sahabat yang dah baca. Sila tulis di ruangan komen dah baca Al-Fatihah. Tulis dah baca Al-Fatihah. Ini tujuannya untuk kita ingatkan sahabat-sahabat kita yang lain supaya sama-sama baca surah Al-Fatihah. Sekarang, are you ready? Jom kita mulakan majlis kita insya-Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu Nur Syazwan, boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Ustaz clear suara saya Ustaz. Boleh. Haji Asyad, boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz, terang benderang. Alhamdulillah. Haji Asyad, sudah tawaf ke belum tawaf tu? Belum lagi Ustaz. Belum. Belum pakai ihram lagi. Cikgu apa khabar cikgu? Alhamdulillah Ustaz, baik. Bersiaran langsung di Kuantan, Pahang. Oh, cikgu dari Kuantan. Cikgu dengan Haji Asyad. Haji Asyad, berapa lama dah berkenalan? Anak baru kenal Ustaz. Anak diperkenalkan oleh Haji Fazli. Haji Fazli ni dia ni masa jemaah haji jumpa di Mekah lah. Kemudian anak minta dia live sama. Tapi sebab dia imam, cikgu sekolah kan. Sebab live kan. Tapi dia tak berani nak live. Dia jadi imam baca khutbah berani. Tapi dia nak live dia tak berani. So dia recommend ke cikgu Nur Syazwan. Cikgu mengajar kat mana cikgu? Saya mengajar
dekat SK Paya Bunga Kuantan Pahang. Oh, ni dari Kuantan lah ni. Ni di Kuantan lah. Dari Kuantan. Bersiaran langsung dari Kuantan. Berapa lama dah cikgu mengajar situ? Sekolah tu? Ni sekolah saya kelima, baru tukar. Sekolah saya yang kelima. Yang kelima. Alhamdulillah. Tajuk kita malam ni cikgu, kita nak bincang berkenaan dengan cabaran mengajar secara online. Dah cikgu terlibatlah baru ni mengajar secara online. Terlibat Ustaz. Semenjak startnya PKPB semula. Yang pada bulan 11 lebih kurang. Cikgu mengajar sekolah rendah ke menengah? Memang hebat. Rendah. Ya? Biasa Memang. Ustaz. Cikgu mengajar sekolah rendah ke sekolah menengah? Sekolah rendah Ustaz. Sekolah rendah. Okey, sekolah Sekolah rendah. kebangsaan. Oh, sekolah rendah. Sekolah rendah lagi hebat cabaran dia. Oh, lagi hebat. Macam-macam. Anak cik Ustaz kan? Biasalah. Daripada prasekolah hingga tahun 6. Daripada prasekolah sampai tahun 6. Macam-macam perangai lah. Biasalah anak-anak kecil kita ni. Biasa satu kelas berapa orang pelajar cikgu? Kalau kat sekolah yang sekarang ni saya mengajar SK Paya Bunga, lebih kurang 23 atau 22 pelajar dalam satu kelas. Maknanya satu kelas ada 20 orang lebih pelajar. Ya, betul Ustaz. Dalam satu aliran macam tahun satu tu ada 2 kelas saja. Ini kan sekolah saya mengajar sekarang ni. Maknanya 22, ada 2 kelas. Okey, kalau 20 orang tu waktu kelas biasa yang online ada berapa orang cikgu? Pelajar kita ni lebih kurang 10, ada juga yang masuk online 10, 11, 12 orang. Alhamdulillah ramai yang masuk online. Oh. Okey. Jadi Haji Asyad. Woi, Haji Asyad pakai kursi Formula 1 tu. Kita kursi kayu je. Kita kursi kayu je kat belakang. Kita kursi kayu je. Haji Asyad power. Dia pakai kursi yang Schumacher pakai tu. Sakit pinggang. Kenapa gaya kena post kursi tu satu kat kita ni? Saya satu. Haji Asyad nak tanya apa cikgu? Sila. Macam mana nak murid masa untuk live tu cikgu? Mereka tu masing-masing pegang handphone ke laptop ke nak murid tu? Okey, kalau ikutkan kita punya sekarang ni PR kita panggil, pengajaran dan pembelajaran di rumah. Mengikut peranti yang masing-masing ada. Contoh kalau dia ada handphone, laptop, kan, apa yang dia ada. Tapi kita taklah macam strict sangat. Kadang-kadang ada peranti tu yang dia orang share dengan ibu bapa. Kadang-kadang ada yang terdapat. Kadang-kadang saya lah sebab kawasan yang saya mengajar ni kebanyakannya ada pelajar Melayu, pelajar asli. Saya menghasilkan video secara offline. Sebabnya saya post dekat YouTube. So saya bagi link. Mereka belajar dan mereka jawab dalam Google Form ataupun dia orang tulis kat dalam WhatsApp saja. Cikgu dah tonton. Faham dah dan buat beberapa latihan daripada buku aktiviti yang dia orang ada. So macam tak strict sangat lah sebab kita pun faham bukan semua orang mampu nak memiliki peranti. Dan kita punya kerajaan pun sama membantu dalam menyediakan berbagai-bagai aplikasi daripada segi sekarang yang Kementerian Pelajaran Malaysia menyediakan portal 5. Kat situ macam-macam ada, macam Google Form ada, quiz ada, games. Ialah budak yang saya mengajar ni budak sekolah rendah. So kalau kita bebel je kan, bosannya cikgu ni asyik bebel je. Kita kena buat secara interaktif.
barulah mereka suka nak belajar. Lagi-lagi macam kalau kita sekolah, cikgu matematik ni bergarang ni ustaz. Lagi kata, bosan lah belajar matematik. Terutama kawasan luar bandar. Kita kena tarik dia punya minat secara online dengan caranya saya menyediakan YouTube channel saya Akademi YouTuber. Akademi YouTuber ni kalau saya boleh share screen lah Ustaz kan? Boleh saya share screen lah sikit? Boleh. Boleh. Okay. Saya share screen sikit Okey. Ada keluar kat situ? Tak ada. Tak ada, okey jap. Okey. Dah. Okey. Ustaz, ini saya bukan nak promosi lah, tapi yang ni yang ada yang beberapa guru-guru, beberapa orang guru join. Ini adalah Akademi YouTuber Guru Malaysia di bawah kerjasama dengan Kelab Guru Malaysia Ustaz. Kat bawah ni ada kan ni? Kat sini ada penghargaan. Yang ni adalah inisiatif semua guru-guru dekat Malaysia untuk menghasilkan program secara percuma. Kalau kita tengok kat sini dia tulis live streaming percuma Pusat Tuition Ayu Akademi YouTuber. So dekat dan Cikgu Ayu ni malam ni Cikgu Ayu model mana ni? Cikgu Ayu model kita mana ni? Kita jemput dia sharing nanti kita hantar link. Kalau ada cikgu-cikgu lagi nak share, jemput masuk malam ni. Boleh cikgu? Boleh. Masuk jangan lupa share kat situ. Kita tulis pendapat dekat ruang chat kan. Masuk gitu. Cikgu siapa? Cikgu. Ya, Ustaz. Ya. Nanti kita sambung lagi yang share screen ni. Cikgu. Ya. Saya ni pelajar darjah 3. Cikgu nak ajar apa saya sekarang? Cuba cikgu buat yang cikgu kata interaktif tu. Sekarang ni saya budak darjah 3 ni. Jadi ajak darjah 2. Boleh. Ustaz nak belajar apa tu? Ikutlah, saya anak murid yang rajin. Cikgu ajar je apa pun, saya nak belajar. Buat macam mana? Okey, dah saya. Saya darjah 3, dia darjah 2. Okey. Contoh lah, saya nak ajar subjek muzik kan. Okey, saya akan contoh muzik paling dekat. Paling dekat. Cikgu. Ya, saya tak boleh, nanti hujan kalau saya menyanyi. Matematik boleh? paling dekat gitar online. Kan. Matematik saya kalau muzik jadi hujan. Kalau Haji Arsyad memang putih kalau dia nyanyi. Okey. Kami dua tak boleh nyanyi. Matematik Cikgu. Boleh. Saya selalunya menggunakan saya punya YouTube sebagai medium utama saya. Sebab saya tahu pelajar saya kekangan dia adalah talian mereka sendiri di kawasan mereka, luar bandar. Kebanyakan pelajar saya pelajar orang asli lah kan. So saya membuat orang asli. Orang asli belajar online. Dia pakai laptop ke pakai telefon? Kebanyakan pakai telefon. Canggih orang asli. Bagus, memang bagus. Dan bila kita saya buat secara YouTube ni, dia lagi minat untuk mereka belajar. Dan alhamdulillah baru ni pun saya tanya company yang buat Bobo Boy tu, saya kata saya nak guna karakter dia di dalam video saya, boleh tak? So mereka kata boleh, dengan tujuan untuk pembelajaran dan mendapat kebenaran lah. So bila budak tengok ada kartun sikit, lepas tu masuk matematik sikit. Contoh tajuk bentuk kan. Tajuk bentuk ada gambar buku sikit. So budak-budak akan minat lah. Utamanya budak-budak. Saya kata budak-budak darjah 2 dengan darjah 3 tu. Bukan budak-budak je cikgu. Haji Arsyad minat boy. Cikgu Gopal.
Betul tak cikgu tak? Betul, betul, betul. Ah, Okay, itulah sali-sali dia ah, bila mengajar ni share screen lah. Share screen ah, untuk apa anak-anak murid tengok kan. Contoh share boleh screen tu boleh. Ah. video saya. Okey, jap. Uh, Okey. Ajar Syak dia minat berboy, lepas tu dengan Ejen Ali kalau ajar Syak. Oh, kalau tengok Ejen Ali. Ji. Okey. Cuba ke? Nama Nampak apa ni? nama apa je? Nampak? Yin. Ying, salah Ya, Ustaz. tak kena tengok lah Ustaz. Uh, Ada contoh Melayu kan, lah. contoh macam yang ni adalah belajar secara mengenali bentuk. So saya letakkan klip kartun sikit dalam ni. Okey, contoh yang ni. Ah. Kenali bentuk 3D kubus. So saya tak pasang audio lah. Ni dia ajar apa cikgu? Cikgu ni untuk ajar apa? Tadi Ustaz minta darjah 3, saya bagi darjah 3. Ni ajar So nampak dekat situ saya buat animasi untuk pelajar-pelajar lihat. Dan saya masuk audio suara supaya dia tahu apa tu bentuk 3 dimensi. Matematik tahun 3. Matematik tahun 1. Yang ni tahun 1. Tahun 3 pun ada. Ustaz bagi darjah 1 punya dah. Ini pun tak faham. Contoh lah Ustaz, yang apa yang kami hasilkan supaya pelajar-pelajar yang mana yang kalau kita nak buat live pun susah, tapi kita try record dan kita bagi link je untuk diorang tengok. Lepas tu saya akan bagi Google Form untuk diorang isi sama ada diorang tengok video ataupun tidak. Selalunya alhamdulillah ramai yang lihat tu. Macam contoh dekat sini matematik rendah. Ni bentuk tahun 3. So bila kita buat video okey jap. Macam ni. So kat sini ada tulisan semua supaya budak-budak lebih faham dan berminat untuk belajar online. Yang maknanya nak buat video ni orang kata senang tapi sebenarnya susah juga sebab nak kena stay malam, nak kena berjaga sebab esoknya kelas. Tak, video ni cikgu buat sendiri semua? Saya buat sendiri semua. Cuma guna watak-watak gambar-gambar tadi dalam Boboiboy. Dalam Boboiboy tu dengan izin company mereka, dia kata boleh untuk tujuan pembelajaran dan untuk menarik minat anak-anak murid. Macam ni Ustaz. Macam ni kan contoh Prisma sendiri sama, dia ada kat situ perkataan-perkataan dia. So 6 muka rata. Macam-macam ni lah. Bila budak tengok gambar, satu gambar yang bergerak, dia menarik. So, Cikgu Abah. Cikgu Abah. Betul tak? Cikgu begitu lah. Betul tak Cikgu Abah? Betul. Cikgu Papa Zola. Papa Zola. Putri Intan Diana Payung. Dia tak ingat dah. Power Ustaz tengok Ustaz. Bagus. Itu. Memang tengok. Pipi Zola. Pipi Zola. Pipi Zola tu nama penuh dia Putri Intan Payung Indah. Indah Zulaikha. Adasia, Ladesia, Absyari. Putri Intan Payung, Indah Zulaikha, Andalusia. Itulah. Pipi Zola. Betul Ustaz. Betul. Cikgu, tajuk kita cabaran. Ngajar online. Apa cabaran paling utama? Cabaran yang paling utama adalah bagi saya capaian internet lah sekarang ni. Tapi alhamdulillah kerajaan kita sekarang ni makin membantu kita dalam meluaskan lagi kita punya capaian internet. Kebanyakan macam sekarang ni kerajaan kita bagi satu hari 1 GB untuk pelajar dapat akses untuk belajar dekat rumah. Dan ibu bapa pun lebih mengambil tahu tentang pembelajaran anak-anak. Sebab kita tengok cikgu hantar online. So bila cikgu tengok hantar kat online, so cikgu ni
dengan kerjasama ni ibu bapa pun boleh jadi cikgu kat rumah. Oh, anak saya belajar ni. So kita kena belajar sebab kita ada kolaborasi bersama ibu bapa belajar online sekarang. Walaupun macam saya luar bandar Ustaz kan. Saya tak dapat nak bagi sepenuhnya live macam buat Google Meet ataupun kita buat StreamYard kan. StreamYard untuk anak murid kita tengok. Tapi saya terpaksa buat satu akaun YouTube dan menghasilkan YouTube untuk mereka lihat bila-bila masa saja. So kita tahu. Contoh ada seorang anak murid saya, dia ada satu peranti je. Maknanya dia share dengan ibu bapa dia. Bila bapa dia balik, baru dia dapat tengok YouTube. Lepas tu kan malam karang baru dia hantar, ayah dia hantar mesej, okey, anak dia dah buat kerja. So kita faham ke kita faham ke, tapi dalam masa yang sama majalah online ni secara normal baru kan. Tapi dia macam mana pun dia tetap best juga jumpa cikgu tu sendiri. Jumpa cikgu tu bersemuka. Tapi nak buat macam mana, kita ada kekangan sekarang ni, kita kena akur dengan apa yang normal baru ni. So sementara waktu ni gini lah cara kita Ustaz. Cabaran ni memang cabaran. Saya nak tanya yang sedang menonton sekarang, ada tak cikgu? Cikgu Ayu ada, Cikgu Azila ada. Kita nak jemput cikgu. Kita nak jemput cikgu-cikgu yang menonton. Ustaz, Cikgu Rafidah Arsyad nanti kejap lagi masuk. Cikgu-cikgu, kalau ada cikgu-cikgu yang nak share cabaran dalam mengajar online, saya dah pin link StreamYard. Malam tadi kita jemput azan. Malam ni kita nak jemput cikgu juga bersama-sama dengan Cikgu Nur Syazwan. Cikgu ni. Zahro, jom Zahro. Zahro ni dia orang Selangor, dia mengajar kat Sarawak. Saya dah pin link StreamYard. Boleh masuk macam malam tadi azan tu. Ni teacher masuk, teacher. Masuk. Masuk kan Mama. Masuk. Saya dah pin di ruangan komen link StreamYard. Klik link tu masuk dalam ni. Kita bincang sama-sama. Cikgu. Ustaz. Ya Cik. Ya Syah. Malam banyak semua lelaki kan. Hari ni kita bagi cikgu perempuan. Boleh. Boleh. Cikgu lelaki boleh, cikgu perempuan boleh. Cikgu Nur Syazwan. Ya saya. Macam mana penilaian? Ada tak berlaku bila kita suruh buat kerja ke mak ayah yang buat? Selalunya kebanyakannya mak ayah yang suruh anak murid anak-anak mereka yang buat. Mereka hantar gambar. Contoh macam cikgu bagi satu gambar dalam WhatsApp, contoh WhatsApp lah. WhatsApp contoh gambar matematik lah. 5 tambah 8. Okey, sila buat dalam buku rampaian atau buku tulis. So mereka yang tak reti nak guna gadget ni, dia tulis, dia ambil gambar dan hantar pada cikgu. Cikgu akan penilai, okey, betul semua. Dia tik dekat WhatsApp. Lepas tu dia hantar balik kat ibu bapa dia. And then ada satu lagi, kita pakai borang Google Form je. Ada cikgu yang buat Google Form. Ada yang ni ramai yang cakna guna IT. Dulu tahu smartphone nak WhatsApp je. Tapi sekarang ni disebabkan COVID-19 ni, hikmah dia yang Allah bagi kat kita ni dapat mencelitkan banyak masyarakat kita tentang IT dan norma baru ni lah Ustaz. Kurang gitulah. Kita dapat gambar WhatsApp. Ada cikgu perempuan bagi tahu, cikgu kata ayah-ayah harap pakai baju kalau nak temankan anak belajar. Ada ayah tak pakai baju lah apa. Sial cikgu. Allah. Ayah dia tak tahu kamera on.
Dia ingat kamera tak on. Dia duduk main gitu dengan replika. Oh ayah memang bagus. Dia tak Ini perasan. ada. Dia tak perasan. Oh. Kita, Oh, tu kita ada cikgu. tetamu. Cikgu Rafidah. Cikgu Rafidah kena on kan mic dan video, kamera. Cikgu Rafidah. Haji Arsyad hantar link ke? Ya. Ni pun cikgu Ummu Fawaz. Kita alhamdulillah guru-guru saya komited melaksanakan PDPR. Guru besar ke ni? Tapi ramai anak murid yang tak join kelas. Sama ada mereka tak dapat perhatian atau tak ada internet. Allahu Akbar. Cikgu pindah buka speaker mic dengan kamera handphone. Ni Cikgu Rafidah. Nak godek. Tengah godek gitu. Ni siapa ni? Ada seorang lagi ni. Afiq. Assalamualaikum. Afiq. Waalaikumsalam. Pakai telefon anak ke? Tu semalam nak masuk azan tak jadi, lupa nak tukar nama Ustaz. Yang ni mak kepada Afiq. Ya. Cikgu apa ni? Tak payah gambar Ustaz. Cikgu apa nama? Cikgu Razi. Cikgu Z. Cikgu Z. Boleh share sikit cabaran mengajar online ni. Cikgu mengajar sekolah rendah ke menengah? Okey, saya mengajar sekolah rendah. Saya mengajar prasekolah sebenarnya. Prasekolah? Cabaran ya, saya mengajar prasekolah. Prasekolah ni kalau nak ikutkan lagi mencabar lah, sebab ya kan kanak-kanak kanak-kanak yang belum memasuki aliran perdana, apatah lagi memang guna peranti ibu bapa kan. Cumanya kadang-kadang ada sebahagian ibu bapa yang macam tak bagi kerjasama lah. Dia tak respon kan, dia tak respon latihan ataupun apa-apa aktiviti yang kita beri. Dan kita tahu kadang-kadang dia boleh masukkan dekat story WhatsApp, story FB tu, buat TikTok semua untuk anak, tapi bila bahagian latihan untuk anak dia tak join kan. Jadi tu antara salah satu cabaran lah. Tapi bukan TikTok macam ustaz yang buih-buih tu lah. Kayu mengajar berapa kelas ni? Kak Haji lah. Razi. Allah ustaz ni. Ni kita ngajar sekolah ya ustaz. Saya jengka ni kebanyakan memang dah peluasan, ada yang 2 kelas. Tapi saya 1 kelas je. Cumanya antara dekat dah yang Payung Bunga. Tu yang apa tu, teruja tu, tengok SK Payung Bunga. Tu dah cabarannya ustaz, cikgu Nur Syazwan. Walaupun prasekolah ya. Tapi ni prasekolah prasekolah. Tapi prasekolah lagilah, sebabnya dia orang nak macam sekarang ni kita BDR kan, lagilah mencabar, sebab tahun depan dia orang dah nak masuk aliran perdana. Tapi kita macam waktu kita mengajar tu dah jadi macam lain kan, orang kata fenomena baru, cara mengajar tu dah tak sama. Jadi kita punya objektif tu macam sukar untuk dicapai lah. Azila masuk lepas ni ya. Okey ustaz, tu je perkongsian saya, Cikgu Syazwan. Terima kasih. Maknanya sekarang ni pelajar ada tak masa kita ngajar tu main benda lain? Macam mana nak pastikan pelajar tu stay depan kamera, depan telefon? Macam mana nak pastikan pelajar ni dia tak lari main benda lain? Cikgu buat macam mana? Macam mana?
cikgu buat macam mana untuk pastikan pelajar tu dia tunggu depan kamera? Memang susah Ustaz. Memang susah. Kalau nak stay dengan latihan memang susah lah. Cabaran ni memang lah, kadang-kadang dia off telefon. Biasanya budak-budak ni dia suka, yang saya tengok lah, dia suka aktiviti yang macam kita suruh dia buat, contoh je kan. Suruh buat benda biasa. Alamak, line. Hello? Main. Biasa suruh buat Hello? apa? Line tak clear lah pula Ustaz. Tak apa. Okey. Terima kasih. Aktiviti sains dia orang suka lah biasanya. Berdasarkan pengalaman. Okey. Terima kasih saya. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Ayu. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Cikgu, ni cikgu lagi ni. Allah hilang. Zaro. Zaro, Sarawak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Cikgu ada dia. Muhammad Fazlin. Cikgu Fazlin. Ustaz, ni Cikgu Fazlin. Ini dia orang dia. Rakan saya, Cikgu Fazlin. Cikgu Fazlin ni dari mana? Assalamualaikum. Salam. Zaro. Ya, saya Ustaz. Haji Asyak, Zaro ni nama yang saya memang perasan selalu ada masa kita live. Dia dah balik kat Nanjung kau ni. Belum lagi Haji. Flight cancel. Flight cancel? 3 hari ni Air Asia cancel flight daripada Sarawak. Boleh kata daripada seluruh Sarawak. Memang tengah planning nak balik Malaysia ke? Ikutkan memang nak balik lah cuti sekolah ni. Sebab Oh. setahun dah tak balik Ustaz. Ya Allah. Balik. Cikgu ngajar sekolah rendah ke menengah? Sekolah rendah. Apa cabaran cikgu ngajar? Cabaran yang utamanya budak tak masuk kelas lah. Sebab kalau macam ada tahun 4 tu dia memang malas lah Ustaz. Tak kira kadang-kadang anak cikgu pun tak masuk juga. Pernah sekali saya buat kelas melalui Google Meet. Nampak budak tu main, abangnya masuk kelas. Adiknya tak masuk kelas. Cikgu Fazlin ngajar sekolah rendah ke menengah? Saya ngajar sekolah rendah Ustaz. Di Faedah Lepas Hilir 3. Pahang Pahang. Cikgu bagi latihan kat pelajar-pelajar, dia orang respon, dia orang buat tak latihan? Dalam 30 hingga 40% lah yang respon tu. Hantar? Sebab saya kalau melalui secara online ni memang ada kekangan lah bagi murid-murid. Jadi saya kaedah saya bagi lembaran kerja dan saya minta murid tu buat dan hantar. Maknanya kalau ada 19 orang murid satu kelas tu, baru ni yang hantar baru 6 atau 7 orang je. 6 ataupun 7 orang, kalau 18-19, paruh lah. Tak sampai separuh. Biasa memang macam tu lah Ustaz. Memang takkan susah nak dapat 100% yang hantar. Jadi ni memang cabaran sebab ni mungkin PKP ataupun situasi baru, norma baru bagi tahun 2020 ni. Jadi untuk akan datang ni mungkin ibu bapa perlu bersedia dari segi dari segi gadgetnya untuk murid-murid belajar dan juga cikgu pun perlu bersedia jugalah dalam sistem untuk menarik minat murid untuk belajar dari segi PDPR murid tu sendiri. Cikgu Rifizal. Cikgu dari mana cikgu? Saya dari Kuala Selangor. Kuala Selangor. Kampung Zaro kan? Zaro Kuala Selangor. Sabak Benam. Sabak Berenang. Saya sekampung lah. Kampung sama. Zahrul sama. Oh ya. West Mangan. West Mangan ke orang? Oh, best. West, Alhamdulillah. Sawadika.
Cikgu Rifiza, Cikgu Fiza sekolah rendah ke menengah? Saya bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Saya mengajar tingkatan 6. Kolej tingkatan 6. Okey, mungkin cabarannya berbeza. Memang kalau dari segi amnya macam yang Cikgu Zaharul cerita tadi, Cikgu Fadil cerita tadi, Cikgu Nur Syazwan cerita, dia punya persekitaran masih sama macam saya mengajar di luar bandar. Cumanya cabaran dia kita mengajar pelajar yang berumur 18 dan 19 tahun lah. Itu je lah. Dari segi dia punya PL dia lebih kurang saja sebenarnya. Cikgu Nur Syazwan tadi beritahu ada orang asli juga. Ada beza tak orang asli dengan orang tak asli ni? Sama je Ustaz. Semua original. Semua ori. Tak ada perbezaan. Maksud saya pelajar-pelajar di kalangan sahabat-sahabat kita orang asli dengan di kalangan anak orang biasa ni lah yang tak asli. Sama je Ustaz. Tak ada beza. Kalau saya tak akan meletakkan apa-apa gap antara mereka sebab pelajar semuanya sama. Sebab semua pelajar nak daripada cikgu, and then ada pelajar asli yang memang sangat bagus lah. Terutamanya daripada segi kalau pendidikan seni lah. Seni memang terbaik mereka. Memang suka melukis. Tapi yang saya lah, yang bahagian saya lah. Kalau muzik, memang pelajar Azim suka lah. So kalau muzik je, okey, jom kita pergi bernyanyi. Jom pergi kelas cikgu. Punya pelajar-pelajar asli memang suka lah menyanyi. Dah 5 tahun ni 3 sekolah asli, dan saya tengok untuk menarikkan perhatian pelajar asli kita adalah dengan menggunakan teknik muzik dan seni dan untuk menarik minat mereka lah untuk datang, terutamanya untuk nak tarik kelas ke online ni, ke kelas online ni kan. Nanti Cikgu Nur Syazwan boleh pakat dengan Haji Arsyad, rakam video Haji Arsyad menyanyi. Mesti orang asli lagi minat. Confirm. Haji boleh buat album dah tu. Cikgu Zaro orang Selangor. Orang Selangor mengajar di Sarawak. Ada masalah tak dari segi bahasa, dari segi budaya? Dari segi bahasa tak ada Ustaz. Cuma dari segi macam kata macam mana nak kata, pencapaian budak lah. Maksudnya dari yang Melayu kadang dia lebih advance sikit lah daripada yang Iban. Kalau kat sini Iban lah majoriti. Cikgu Pedang? Tak. Bandar. Tapi bandar tak adalah bandar besar je. Bandar-bandar kecil lah. Apa nama? Kalau macam kat sini kalau ikut bahagian Sarike, daerah Meradung, di bahagian tengah-tengah Sarawak. Kalau sini antara cabaran dia yang lain adalah Iban Muslim lah. Iban kadang-kadang kalau macam sekolah saya yang sebelum ni, kebanyakannya kalau Iban Muslim dia masih duduk di rumah panjang. Jadi dia punya pengamalan dia tu lain lah. Tak macam orang Islam yang ataupun orang Melayu yang duduk macam-macam kita lah. Ya. Cikgu Fiza. Cikgu Fiza mengajar pelajar tingkatan 6. Dari segi assessment ataupun penilaian tu, ataupun dari segi homework ke ataupun tugasan, macam mana tu cikgu? Kami boleh hantar macam Cikgu Nur Syazwan cerita tadi, kita boleh hantar tugasan menggunakan Google Form. Peperiksaan pun sebenarnya boleh gunakan sistem Google Classroom ni lah. Yang kita boleh letakkan masa untuk dia membuat peperiksaan ataupun tugasan tu tanpa boleh merujuk kepada rujukan luar. Maksudnya bila dia buka saja access Google document tu, dia tak boleh pergi ke page lain pun. Kita boleh lock di situ. Jadi kita boleh nilai lah dia punya pemahaman dia
daripada pengajaran kita pada sesi yang sebelumnya lah. Contohnya sesi pembelajaran siang, kita suruh dia buat homework malam tanpa merujuk kepada mungkin rujukan internet yang lain. Contohnya macam carian Google ke apa, dia boleh copy paste. Tapi bila kita lock dia punya Google Doc tu, jadi dia tak boleh akses. Maksudnya dia kena ada nota sendirilah. Macam tu. Dan dia punya keputusan dia, keputusan macam markah pelajar tu akan dihantar kepada email yang handphone pelajar tu gunakan. Jadi pelajar dah boleh akses terus. Kita nilai dan pelajar boleh terus dapat keputusan melalui handphone dia sendiri. Macam tu. Oh gitu. Cikgu Nur Syazwan tadi, cikgu kata buat channel YouTube. Mana pelajar-pelajar bagi link dia tengok YouTube. Macam mana cikgu nak pastikan cikgu bagi link YouTube? Dia orang tak pindah pada bobo-boy yang betul. Maksudnya cikgu dah bagi link YouTube untuk pengajian, pembelajaran. Ada kemungkinan tak dia orang pindah ke cerita bobo-boy sungguh? Ibu tengok kartun lain. Oh tak Ustaz, sebab saya dah bagi siap-siap dekat dalam YouTube channel tu. Sebelum saya bagi YouTube channel tu, saya akan bagi Google Form. Macam cikgu Fizal kata tadi kan. Cikgu Fizal dia kata kita bagi Google Form, dia akan isi. Dia dah tengok ke video tu ke belum. Kalau dia tengok, dia tu. So dalam Google Form tu sendiri, kita boleh tahu pelajar kita berapa orang dah masuk kelas online tu. Contoh macam kelas saya ada 22 orang. So kita rujuk pada Google Form yang dibuat oleh yang kementerian kita lah, Kementerian Pelajaran Delima tu kan. Kita tengok situ ada hari Rabu matematik kan. Dia dah tengok lebih kurang separuh ataupun lebih yang dah tengok video tu. Dia dah tick dekat situ macam Cikgu Fizal kata tadi. Google Form tu memang menyenangkan kita punya kerja lah. Dan saya tahu dekat analitik YouTube saya pun bukan anak murid saya saja yang masuk online tu, anak murid daripada luar pun keep sharing. Ada cikgu pun sharing juga apa yang kita ada. So macam saya ni bergerak bersama dengan Akademi YouTuber Guru Malaysia. Alhamdulillah lah kita dapat belajar satu ilmu yang baru, kat mana kita dapat menjadikan guru yang lebih kreatif. Ada seorang cikgu saya nak share Ustaz, boleh Ustaz? Sila. Ada seorang rakan Akademi YouTuber Guru Malaysia yang saya rasa memang hebat dan teruja. Dia sakit yang sangat kronik, kanser tahap 4, tetapi dia dapat menghasilkan video. Dia tak tahu nak buat video macam mana kan. Dia tak tahu nak buat. Dan dia tu tak kilam, dia kata tengah malam, dan dia hasilkan video untuk anak murid tu Malaysia tengok video tu. Dan dia boleh share ilmu kepada semua pelajar dekat Malaysia. Macam kita orang, macam saya pun alhamdulillah ada yang macam saya tengok kat komen tu, saya daripada Shah Alam dah tengok video cikgu. Saya cakap Allah Akbar, tak sangka. Ingat kita nak bagi kat anak murid kita je, tapi kita dah sebarkan kebaikan kepada semua secara percuma. Ini Tasya ni daripada Perlis ni. Cikgu Ita. Cikgu Ita, cikgu boleh share juga pengalaman menggunakan YouTube Cikgu Syazwan ni untuk pelajar ni. Pun dia kata dia tengok YouTube Cikgu Syazwan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia recording Ustaz. Cikgu Ita dari mana? Perlis. Oh, Perlis, jauh tu. Boleh sampai Perlis dari Kuantan. Alhamdulillah. Cikgu Fizal, ni Cikgu Arsyad. Cikgu Arsyad ada nak tanya apa Cikgu Fizal kita? Mengajar Jakarta 6 Tak ada Ustaz. Kena ngajar tadika je. Cikgu Arsyad ngajar tadika. Apa ni? Cikgu Zarul pengalaman ni kat luar ni, pendalaman Sarawak jauh daripada kampung aja ni juga ni. Boleh share Cikgu Zarul. Apa dia Ji?
Tak berapa dengar. Cerita je pengalaman macam mengajar orang Iban ni apa semua kan. Macam mana penerimaan tu orang bila kita mengajar tu. Penerimaan tu macam biasalah. Cuma kalau macam kita bagi tugasan untuk dia orang hafal ataupun kita tanya tentang agama ni kadang-kadang susah sikit lah. Macam kalau orang Melayu dia mudah sikit untuk terima. Macam kalau orang yang student Iban ni yang duduk rumah panjang, sebab kehidupan seharian dia orang sama juga macam keluarga yang belum Muslim, jadi lambat sikit lah. Tapi ada juga yang Ngajar subjek apa? Pendidikan Islam, Ustaz. Okey, Ustaz Zarul ngajar pendidikan Islam. Jadi ada, kalau yang pengalaman saya, ada anak murid yang kalau ikut cerita kawan-kawan dia lah, masih lagi makan makanan yang tak halal, makan ulat sagu. Oh, makan ulat. Jadi dia Ustaz Zarul tak pernah try. Dia mungkin salah satu sebab tak pernah, Ustaz. Pernah tengok dekat pasar tu selalulah, boleh kata hari-hari tengok memang orang jual tu. Tak pernah try. Kalau Ustaz nak kirim boleh, Ustaz. Tak apa, kirim ke Haji Arsyad. Kirim ke Haji Arsyad. Cikgu Fiza ngajar subjek apa Saya ngajar sejarah. Sejarah. Ya. Kalau terkata 6 ni sejarah mana? Sejarah Malaysia? Dia kalau sekarang ni untuk 6 rendah kita sejarah dunia. Untuk 6 atas ataupun kita panggil sekarang sistem semester ni, semester 3 ni kita belajar sejarah Malaysia dan juga Asia Tenggara. Untuk macam Sejarah Malaysia ni sampai tahun bila sejarah? Dia sampai tahun 2000, daripada tahun 2000. Kalau sampai 2020 penipala nak ngapa nama Perdana Menteri tukar. Sampai tahun 2000 Ya. Maknanya peristiwa-peristiwa sampai tahun 2000, tahun 90-an tu masuk dalam sejarah Ya, sudah masuk. Dia sejarah, dikata sejarah selepas kemerdekaan. Itu kalau kita panggil selepas 1997 tu sejarah selepas kemerdekaan hingga tahun 2000 lah. Ada juga Ustaz. Ya. Okey, sekarang anak murid semua 18 tahun. Mereka 18 dan 19. Okey, semua pakai handphone hebat-hebat lah. Dia orang mudah terima ke pembelajaran tu? Itu menarik juga tu Haji. Sebab kalau nak kata handphone lebih hebat daripada cikgu dia. Kita pun segan. Dari segi penerimaan, kadang-kadang ni kita tengok anak murid ni bila dia dah umur 18-19, kadang-kadang mereka pun lebih kreatif sebenarnya daripada guru ni. Kadang-kadang kita pun kadang-kadang terpaksa merujuk murid sendiri. Macam mana nak buat ni? Lepas tu dia pula yang ajar kita dulu. Tapi ada juga yang sebab sekarang macam Ustaz Syed sendiri kan buat TikTok kan. Ada juga ada rakan guru saya, macam contoh kira Cikgu Nur Syazwan pun kenal kot, Cikgu Romizal tu, romi.net tu kan. Cikgu kenal tak? Dengan cikgu dia orang pun dah itu memang kawan satu universiti dengan saya, tapi dia memang sangat hebat lah. Saya pun memang tabik dengan dia lah. Dah menggunakan TikTok sebagai medium pembelajaran singkat. Begitu. Jadi kadang-kadang saya pun minta bantuan pada anak murid untuk hasilkan medium pembelajaran. Dia orang beri kerjasama yang baik lah pada guru-guru untuk dalam sesi PDPR lah. Gitulah. Betul dah. Kadang-kadang dia orang ni memang lebih advance dari kita. Dia ajar kita, saya pun nak editing apa semua, tanya anak-anak juga cara, kadang-kadang kita tak tahu dia ajar. Ni Kak Ayu kata apa ni cikgu ni. Cikgu Rahayu ni, dia kata betul anak murid guna iPhone, cikgu pakai handset murah je. Sedih. Betul Ustaz, betul. Tapi ada banyak kebaikan lah kata COVID-19 ni.
So macam cikgu-cikgu dapat belajar satu benda yang baru, anak murid dapat satu benda yang baru. Walaupun kekangan ni semua. Saya Ustaz sebab benda ni first time bukan jadi kat Malaysia. Jadi kat seluruh dunia. Semua orang terkejut. Semua orang terkejut lah kan. Macam mana nak buat PDPR. Macam Ustaz Zarul tadi dengan Cikgu Fiza pun. Macam mana cara kita nak attract budak kan. Macam TikTok tu memang ramai. Bukan saja setakat pelajaran biasa. Agama pun ramai pun yang upload gunakan TikTok. Macam zikir ke apa ke, ceramah ustaz ke. Dan dia menjadikan kita lebih kreatif. COVID-19 ni bukan satu sekadar penyakit. Tapi bagi saya COVID-19 ni dapat ada hikmah-hikmah dia tertentu yang bagikan kita ni jadi lebih, macam saya sendiri dan kawan-kawan saya yang lain banyak menghabiskan duit pada gadget-gadget untuk buat PDPR kan. Memang banyak ustaz habis, tapi kita nak try bagi sesuatu kat anak murid kita tu untuk dia deliver benda tu dengan lebih seronok dan dia nak belajar lah. Walaupun yang hadir kelas tu seorang atau berdua, tapi kita dah tandaikan tugas kita sebagai seorang guru. Gitu Haji Asyak kena buat TikTok Haji Asyak. Bayangkan Haji Asyak buat slow motion. Oh dahsyat. Oh Haji Asyak buat TikTok, tengok Ustaz Zarul. Ya Ustaz. Dalam realiti suasana di Sarawak, Ustaz Zarul bila mengajar subjek agama ni, dari segi ada tak mungkin yang pengalaman mungkin peringkat awal dulu yang ketika kita kurang faham sikit dengan budaya dan agama masyarakat tempatan, dia jadi satu cabaran di peringkat awal dulu, mungkin ada pengalaman gitu? Ada Ustaz, masa mula-mula sampai dia punya cabaran dia ataupun yang jelah cabaran dia tu bahasa lah mula-mula. Oh bahasa. Bahasa dia tu hari pertama saya sampai kat sini, saya rasa macam duduk kat Filipina Ustaz. Sebab tak faham sepatah apa pun dia orang punya bahasa. Jadi kita nak menyampaikan apa yang nak diajar tu susah sikit lah mula-mula. Lama-lama sekarang ni pun kalau yang Iban tu memang belum faham sepenuhnya lah bahasa dia orang. Masya Allah, banyak cabaran ni cikgu-cikgu, tapi yang pastinya kita memang yakin cikgu-cikgu berusaha bersungguh-sungguh cari, macam Cikgu Nur Syazwan kata, keluar belanja untuk gadget, untuk kita berkembangkan lagi, kreatifkan lagi. Umar Fawaz kata apa ni? Satu sisi positif, guru-guru jadi lebih kreatif dan lebih kemahiran baru. Sebagai seorang pengetua sekolah, kita berusaha untuk mengadakan mini studio untuk rakaman video. PDPR ni apa PDPR? Pembelajaran dan pembelajaran rumah, dekat rumah. Di rumah. Pembelajaran dan pelajaran dan pembelajaran rumah. Ada. Di rumah. PDPR. Oh bagus, guru besar. Umar Fawaz ni kata dia sediakan mini studio. Betul. Ramai macam kalau ikutkan ramai cikgu-cikgu yang sekarang ni kan, macam menyediakan green screen macam ustaz macam Haji Asyad kan. Haji Asyad tukar sekali green screen Haji Asyad. Asyad tu Mekah lagi. Haji Asyad ada apa kursi Michael Schumacher. Green screen tu. Haji Asyad tukarlah green screen tu. Keluar green screen tu. Canggih. Macam betul lah macam pengetua tadi kata kan. Mengadakan mini studio. Saya ni Ustaz, saya ni biasa je. Ramai yang luar biasa lagi cikgu-cikgu kat luar sana. Yang luar sana yang ada studio lighting, kamera yang macam wow. Kan kita macam masuk, masya-Allah. Kita ni ada lagi yang power lagi daripada kita, yang lebih bagus daripada kita, dan mereka
tak lokek ilmu cikgu-cikgu ni pun. Dia share pada cikgu yang lain. Okey, cara ni macam ni nak buat ni, macam ni kita nak attract anak murid kita. Alhamdulillah. Macam kawan saya lah, ada Mu'alim Hazar. Dia menggunakan bahasa Arab sebagai satu komunikasi yang sangat menarik. Dia buat lagu bahasa Arab dalam channel YouTube dia sendiri. Dan memang menarik lah dia punya ni. Suara Mu'alim Hazar ni memang suara dia memang sedap. Dan anak murid yang prasekolah, macam prasekolah tadi dia dengar cikgu dia menyanyi lagu bahasa Arab, dia pun suka. So dia akan, dia pun dah share pada secara percuma. Macam saya beritahu tadi macam daripada Kelab Guru Malaysia ni telah membuat akademi YouTuber, kelas tuition online secara percuma. Anytime boleh klik YouTube, akademi YouTuber, cari Senarai Guru, dan baru ni alhamdulillah sebanyak 1 juta tontonan. Masya-Allah. Sharekan di satu Malaysia secara percuma. Channel apa? Daripada Akademi YouTuber Guru Malaysia di bawah kerjasama Kelab Guru Malaysia. Dan saya salah seorang peserta dalam akademi tersebut lah. Betul cikgu. Betul cikgu. Keinginan kita untuk sampaikan yang terbaik akan menyebabkan kita explore. Saya sendiri pun terlibat dengan StreamYard ni. Haji Arsyad yang bagi semangat. Haji Arsyad kata gunalah StreamYard, gunalah green screen. Jadi kita explore belajar. Tujuannya kalau bidang saya ni nak buat majlis ilmu, nak penonton rasa seronok. Jadi kita cari sikit. Tapi gitulah. Nak cari equipment, dia melibatkan kos. Kita jadi sikit-sikit cubalah menabung. Kemudian tambah ni sikit, alat ni sikit. Tengok Haji Arsyad masuk dalam ruang tamu dah. Masya Allah. Okey, jadi kita dah sampai di penghujung. Saya nak minta cikgu-cikgu ni bagi kata-kata semangat kepada cikgu-cikgu di luar sana. Dalam keadaan nak mengajar dengan penuh cabaran musim Covid ni, kita perlu cikgu sendiri beri kata-kata semangat kepada cikgu-cikgu di luar sana sikit, dan juga sedikit harapan kepada ibu bapa dalam memberi kerjasama pada cikgu-cikgu ni. Kita ambil 2 minit seorang 2 minit. Kita mula dengan Cikgu Fiza dulu. Sila cikgu. Sebelah sekali nanti Cikgu Arsyad. Bismillahirrahmanirrahim. Terutamanya kepada rakan-rakan guru yang senior, yang junior, kita hadapilah cabaran PDPR ni dengan menggunakan medium dalam talian ni dengan gembira. Jangan takut untuk explore. Saya sendiri memang pada mulanya ada masalah untuk kita nak jadikan pembelajaran tu dalam bentuk talian, tapi dengan kita kata usaha dan kita tawakal lah, sebab setiap usaha kita insya-Allah akan diberi ganjaran oleh Yang Maha Esa lah. Kepada ibu bapa, tolonglah galakkan anak-anak untuk masuk ke dalam kelas, sebab pembelajaran mereka sangat penting, terutamanya dalam sekolah pada saya lah tingkatan 6. Peperiksaan makin hampir. Sedar-sedar je dah sekolah, tiba-tiba dah periksa. Jadi tolong kepada ibu bapa beri kerjasama, bantulah anak-anak, sebab tanpa bimbingan ataupun bantuan ibu bapa, pembelajaran dalam talian ni akan kurang efektif lah kepada anak-anak tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu sahajalah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Fiza. Ustaz Zahro, sedikit kata-kata semangat untuk cikgu-cikgu. Nanti nak masuk 2021 ni mungkin akan terpaksa mengajar online lagi, dan juga sedikit harapan untuk mak ayah. Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan guru. Samalah macam apa yang Cikgu Fiza cakap tadi, dan kita usahalah sebaik mungkin apa yang kita mampu
Kan kita ketepikanlah suara-suara sumbang yang kata cikgu makan gaji buta bila PDPR ni kan, sambil-sambil baring, sambil-sambil tidur ke apa ke. Kita buat mana yang termampu, mana yang terbaik. Dan kepada ibu ayah, sama juga macam apa yang Cikgu Fiza cakap tadi, tolonglah berikan galakan, dorong anak-anak supaya ikut PDPR. Walaupun yelah banyak kekangan, sekurang-kurangnya kalau macam kami, cikgu-cikgu ni dapat seorang dua orang yang masuk tu pun syukur ada yang respon. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang ada kelas yang seorang pun tak respon, Ustaz. Allah. Ada satu masa. Ya, Cikgu Fizal. Ustaz, yang viral Cikgu Mustaqim tu, itu kawan saya tu. Yang viralkan tu anak dia tu. Anak dia tu kira anak murid saya lah di Kuala Selangor tu. Itulah. Anak dia tu yang dia pergi cari line, yang dia pergi cari line internet, pelajar tak masuk-masuk tu. Yang tu. Bukan, yang anak dia viralkan dekat Twitter tu. Yang bapak dia tunggu cikgu tu tunggu anak muridnya tak masuk setengah jam, lalas anak dia yang masuk. Tu kawan saya tu. Lalas sekali anak dia masuk. Anak dia tu bukan pelajar dia. Dia nak gembirakan hati cikgu tu lah. Sebab kami ni sayu anak murid tak masuk ni. Ya betul Ustaz. Betul tak Ustaz? Anak murid tak masuk sayu tak kita? Ya cikgu Satuan. Sayu kan? Tapi macam kat sini, ialah kita pun faham kadang-kadang line tak berapa okey. Lepas tu kemampuan mak ayah untuk menyediakan gadget pun cuma macam tu lah. Yang untuk yang lain, ibu bapa yang lain, kita harap doronglah anak tu untuk join kelas PDPR. Tak kira lah. Walaupun sekarang ni dah cuti sekolah, akan datang kita tak tahu macam mana kita punya situasi. Itu je saja. Tengok ni guru besar. Cikgu Mufawas kata ujian kita lebih berat tapi yakinlah pahala besar. Tugas kita ladang pahala, banyakkan sabar dan bersyukur. Tahniah guru yang hebat. Ni kakak Syazwan. Wan. Abang ni. Saya ucapkan tahniah pada adik saya Cikgu Syazwan dan isteri beliau yang sentiasa cekal mendidik dan membimbing pelajar mereka. Allahu Akbar. Cikgu Syazwan, sedikit kata-kata di penghujung ni dalam seminit dua untuk kepada cikgu-cikgu dan juga kepada ibu bapa. Okay, Assalamualaikum sekali lagi kepada semua yang mendengar, terutamanya rakan-rakan yang berada di online ni, sama ada rakan saya, rakan di Alam Maya, kepada guru-guru macam guru-guru senior, guru-guru muda, saya mengucapkan terima kasih kerana sepanjang PDPR ni menjalan yang support YouTube channel, yang tengok, yang beri respon. So bagi saya waktu PDPR ni adalah wujudnya kolaborasi ibu bapa dengan guru dalam pembelajaran anak murid. Tanpa kerjasama ibu bapa dengan guru beserta anak murid, takkan jadinya PDPR ni. Bagi saya, saya belajar di Akademi YouTuber Guru, kita share. Kalau kita seorang, kita biasa. Kalau kita ramai, kita luar biasa. So, kita orang still akan buat YouTube waktu cuti sekolah. Untuk pengetahuan Ustaz, cuti sekolah dah bermula dah pada hari ini. So, kami akan melakukan online lagi, akan menghasilkan YouTube lagi untuk pelajar-pelajar waktu cuti ni boleh lihat secara percuma dan disamping memberi manfaat lah pada semua. Tak adalah kalau cuti ni kosong saja. Dulu kan cuti sekolah cikgu bagi kerja sekolah, tapi sekarang ni tak ada kerja sekolah. So kita bagi, saya akan hasilkan YouTube lagi untuk pelajar saya, untuk saya sharekan untuk dia belajar. Kemahiran apa-apa saja. Macam saya sendiri adalah guru muzik, saya akan hantar muzik, seni dan matematik, dan saya memang hargai semua guru-guru, terutamanya baru ni yang rakan saya seorang, dia terpaksa sewa hotel untuk 2 hari, walaupun dia kata ayat dia adalah jika ada jual signal, aku sanggup membelinya demi menyampaikan ilmu dalam talian. Berkata itu seorang guru panitia BM SPM, Cikgu Hasnah Mariana. Okey, dia daripada Sabah. Dia sanggup sewa hotel sebab macam Cikgu Fiza kata tadi, peperiksaan dah nak dekat.
sedar-sedar nak masuk tahun depan dah bereksa. So cikgu-cikgu bagi saya sangat-sangat hebat walaupun di mana berada, walaupun di dalam bandar, di luar bandar. Kami sebagai guru cuba menghasilkan sesuatu untuk pelajar. Memang rindu Ustaz, memang rindu. Macam Ustaz sendiri kalau bagi ceramah, Ustaz nak tengok audience semua kat depan. Betul. Marahkan. Macam kami rindu anak murid. Ni tak boleh nak sentuh macam nak pegang kan. Tak boleh. Sentuh bahaya kan. So macam dia kontak depan-depan ni lagi lebih macam anak murid saya sendiri teks cikgu. Kita orang rindu nak belajar cikgu. Tapi nak buat macam mana? Kita terpaksa akur akan keadaan semasa keadaan COVID-19 sekarang ni. Dan saya doakan kepada semua guru yang sedang melihat online ni, syabas, tahniah dan teruskan buat kerja sebagai guru dan jangan putus asa. Walaupun seorang yang masuk online, tapi insya-Allah lama-lama akan menjadi ramai yang akan online. InsyaAllah Ustaz. Terima kasih Cikgu Syazwan. Cikgu Arsyad, walaupun mengajar tadika, sedikit depan. Hebatlah cikgu-cikgu semua mengajar dalam suasana begini, kerana ada juga yang pelajar, bila saya dengar ada juga pelajar yang tidak hadir untuk online begini, sedangkan mereka tidak pergi ke mana. Kenapa jadi macam tu kan? Sedangkan mereka sepatutnya belajar online sebab mereka duduk di rumah kan. Tapi cikgu-cikgu juga yang hebatlah masih menunggu anak murid hadir untuk online, tapi mereka tidak hadir. Allah. Kesian. Cikgu sanggup berluangkan masa begini. Tahniah semua cikgu-cikgu. Tahniah cikgu saya juga. Ni teacher Azila. Saya mengucapkan selamat bercuti, tahniah rakan-rakan guru yang telah berjaya PDPR online. Tapi guru SPM masih lagi diteruskan. SPM tak habis lagi. SPM dah dapat dekat. Ni pun cikgu juga. Terima kasih Cikgu Zahro, Cikgu Fiza, Cikgu Syazwan atas perkongsian. Syabas Tuan Haji Arsyad, kreatif untuk pengisian majlis ilmu. Tahniah Ustaz Syahid, alhamdulillah. Terima kasih pada semua. Ustaz Zarul. Semoga dapat baliklah ke ujung dah. InsyaAllah, amin. Mencenah sikit boleh? Ustaz? Ya, sila. Boleh. Alang-alang online ni saya nak Ustaz doakan kesihatan isteri saya yang sedang mengalami sakit ni. Walaupun saya dalam PDPR, saya masih menjaga isteri saya yang sedang tak sihat ni. So saya nak minta secara live ni Ustaz doakan isteri saya, doakan isteri saya supaya kembali pulih dan menjadi sebaik cikgu semula. Sakit macam mana tu? Sakit. Sama-sama kita doa lah. Sama-sama kita sakit. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan pada isteri Cikgu Syazwan. Ustaz Zahro pun tak apa sihat kan? Ya Ustaz. Masih dalam moga-moga, rawatan. Ya, moga-moga dikurniakan kesihatan kepada Ustaz Zahro, kepada isteri Cikgu Syazwan. Tuan Haji Arsyad pun tak apa sihat juga sebenarnya. Pula alik dari Perak datang Shah Alam, datang ambil ubat. Go out. Dia Tuan Haji Arsyad dia ada go out. Dia suka makan kambing banyak sangat. Jadi Ustaz nak minta doa daripada Ustaz juga Ustaz. Doakan kami guru-guru di Sarawak ni dipermudahkan urusan untuk balik bercuti, benda cuti sekolah ni, dan dipermudahkan untuk kembali lagi sebab setakat ni arahan daripada kerajaan negeri, kami yang guru-guru di Sarawak ni kena menanggung sendiri kos kuarantin sebanyak 2,400 seorang. So, jadi cabaran lah. Ada yang berfikir 4-5 kali lah nak balik. Macam saya nak tak nak kena balik jugalah sebab dah setahun tak jumpa family kan. Allah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kesembuhan pada isteri Cikgu Syazwan, kurniakan kesabaran pada ahli keluarga, ditambahkan pahala di atas musibah. Begitu juga dengan Ustaz Zahro dan sahabat-sahabat di Sarawak. Kita doa moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan
dan sekali khususnya kepada cikgu-cikgu yang bertugas, yang mengajar anak-anak kita semua. Moga-moga Allah Ta'ala permudahkan urusan. Segala usaha itu dinilai sebagai ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala usaha itu dikira pahala di sisi Allah, kesabaran dalam mendidik. Dan kita doakan juga moga-moga mak ayah terus terbuka hati untuk beri kerjasama, untuk bantu guru-guru, paling kurang hargailah usaha-usaha yang dibuat oleh cikgu-cikgu ni. Amin ya rabbal alamin. Saya ucap terima kasih kepada Tuan Haji Arsyad, Cikgu Nur Syazwan, Ustaz Zahrul, Cikgu Fizan di atas perkongsian pada malam ini. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Moga-moga ada yang ambil pengajaran. Moga-moga untuk kuat semangat kita ni insya-Allah. Kita sampai sini saja pertemuan kita malam ni. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إن هذا المرض جند من جنودك تصيب به من تشاء وتصرفه عن من تشاء اللهم فاصرفه عنا وعن بيوتنا وعن أهلنا وأزواجنا وذرارينا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا